ke soalan yang ketujuh. Saya mempersilakan Puan Yeo Bee Yin Yang Berhormat Puchong. Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan 7. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Puchong dan Tuan Yang Di-Pertua. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, berhubung status terkini akses pihak ketiga ataupun third party access dengan izin dalam industri bekalan elektrik, pihak kementerian pada masa ini kita teruskan dan tambah baik pelaksanaan CGPP, Corporate Green Power Program, yang merupakan salah satu kaedah pelaksanaan model TPA terhad bagi membolehkan kemasukan lebih banyak kapasiti tenaga boleh baru selaras dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan kapasiti terpasang TBB. Kerajaan sedang membangunkan satu kaedah pelaksanaan TPA yang sesuai dan terangkum, yang lebih ekstensif daripada apa yang ada di dalam CGPP, selaras dengan usaha pembaharuan tarif ataupun tarif reform exercise pada tahun yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 serta pengukuhan kerangka regulatory dan mekanisme pengoperasiannya bagi menyokong pelaksanaan TPA. Sebab kita tahu dan kita faham bahawa the status quo is not enough if we want to reach our ambitious renewable energy goals dengan izin. Usaha ini akan membolehkan capaian bekalan elektrik hijau yang lebih mudah kepada syarikat korporat dan perniagaan yang ingin mengurangkan jejak karbon operasi serta memenuhi komitmen ESG masing-masing. Jadi secara asasnya mana-mana syarikat misalnya yang berada di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur yang nak dapatkan tenaga hijau secara langsung, tentulah mereka tidak dapat menjana di sekeliling kawasan mereka, maka mereka boleh dapat daripada kawasan-kawasan terutamanya dengan yang mendapat irradiance yang tinggi seperti di utara Semenanjung untuk disalurkan menerusi grid kepada pengguna. Jadi kita ada CGPP, tetapi CGPP sekarang dia ada had 30 megawatt yang agak terhad. Soalan tambahan Yang Berhormat Puchong. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya berkenaan dengan TPA dan juga berkenaan dengan apa yang jawapan daripada Menteri untuk soalan 1 adalah berkenaan dengan energy exchange, sebab TPA dan energy exchange adalah similar. Satu adalah pemain-pemain TBB sekarang, adakah dia bermaksud bahawa mereka tidak boleh jual terus ke Singapura dengan adanya energy exchange ini? Apakah entiti yang akan menjadi single buyer ataupun single off-taker dan menjual kepada Singapura, dan bagaimana pula dengan keuntungan yang akan diraih daripada penjualan dan eksportan secara bulk ke Singapura? Yang kedua, ataupun Singapura retailer akan masuk ke energy exchange ini untuk menjadi off-taker. Kalau macam ini, kita perlu lagi ada willing charges. Oleh itu, saya rasa Suruhanjaya Tenaga perlu ada sikit indicative price untuk apakah willing charges kalau benda ini berlaku. Dan ketiga adalah berkenaan dengan yang similar topik adalah berkenaan dengan setahu saya bukan sahaja kerajaan Singapura yang berminat untuk import tenaga boleh baru, tetapi syarikat-syarikat di Singapura, mereka secara private, mereka nak membeli TBB secara private melalui private deal. Jika dengan energy exchange ini dan the G2G adalah trading, maka kita akan mengecualikan opportunity, peluang-peluang untuk private deal untuk berlaku. Dan kalau kita nak membenarkan ia berlaku, kita juga perlu ada willing charges. Oleh itu, no matter what, we have to think about third party access. Itu saja. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Puchong. Pertama sekali tentang energy exchange dan third party access yang telah dibangkitkan. Yang kita maksudkan third party access ini ialah untuk penjualan tenaga elektrik di dalam negara, di dalam pendekatan yang ada pada hari ini, dan energy exchange ialah untuk pengeksportan. Energy exchange mengikut kelulusan yang telah diberikan oleh Jemaah Menteri masih lagi hanya untuk ekspor, bukan untuk penggunaan domestik.
Jadi energy exchange ini akan dikendalikan oleh single buyer, tetapi kita tahu ya single buyer sekarang dia terletak secara ring fence dengan izin di dalam TNB. Yang berhormat Puchong memang arif tentang perkara ini. Jadi hasrat kita untuk menimbulkan keyakinan kepada pasaran seiring dengan kita memberikan single buyer ini untuk menjaga energy exchange, kita nak mengeluarkan single buyer daripada TNB to make it truly independent dengan izin, kerana itu dapat memberikan keyakinan kepada pelabur-pelabur yang ingin turut serta. Dan seterusnya, tenaga-tenaga yang diperoleh oleh single buyer ini akan dijual ke pasaran Singapura dan kemudian akan disambut oleh retailer-retailer yang ada di sana, peruncit-peruncit tenaga elektrik. Ada kemungkinan kita tengok, tapi daripada segi practicality itu tentulah kita kena kaji sama ada kita boleh membentuk satu anak syarikat energy exchange misalnya untuk beroperasi di pasaran Singapura untuk membeli tenaga tersebut, ataupun ia dijual secara langsung kepada retailer-retailer yang ada di sana. Mengapa kita tidak membenarkan direct penjualan secara langsung antara generation tenaga boleh baharu di negara kita dengan pasaran Singapura? Ialah kerana kita nak memastikan kita dapat menangkap premium tersebut dan ia dapat dikembalikan. Tadi kita ada bercakap tentang pelaburan 180 bilion ringgit anggaran sehingga 2050 untuk grid, dan kita merasakan itu hanya dapat diperoleh dengan ada satu energy exchange yang dikawal oleh pihak kerajaan. Dan kedua, kita tidak mahu ia socialize. Bermaksud nanti beban-beban untuk pembinaan grid dan sebagainya ini akan ditanggung oleh pengguna-pengguna elektrik biasa yang mungkin tidak kira tenaga elektrik mereka itu merah, hijau, biru dan sebagainya, kan. Dan tapi saya faham sememangnya perkara ini perlu diperbuat. Apa pasaran yang kita ada pada hari ini tidak dapat kita kekalkan untuk kita membuat pembaharuan-pembaharuan ini. Jadi kita sedang melaksanakan independent single buyer untuk menerajui energy exchange tersebut, dan saya setuju bahawa third party access adalah sangat penting untuk kita meningkatkan penggunaan tenaga boleh baharu di dalam negara kita. Datuk Speaker, jika boleh saya nak dapatkan sikit penjelasan lagi daripada penjelasan Menteri. YB Menteri, saya memang tahu bahawa apa yang dikata socialize, tetapi apa TPA ataupun third party contract boleh buat ialah untuk memastikan wheeling charges adalah cost reflective. Dengan begitu kita tidak akan ask consumer di Malaysia untuk membayar grid. So oleh itu saya tak faham kenapa kerajaan nak single exchange, single buyer off-take the whole thing dan meraih keuntungan yang sepatutnya diraih oleh pemain-pemain RE. Sekarang satu entiti sahaja yang akan mendapat keuntungan daripada penjualan ataupun premium daripada penjualan ke market di Singapura. Saya tak faham apakah logik itu. Sebab kalau kita nak pemain-pemain RE kita yang untuk berkembang, maka kita perlu bagi mereka untuk mendapatkan premium tersebut. Dan apa yang TNB ataupun single buyer boleh buat adalah memastikan bahawa wheeling charges itu adalah cost reflective melalui TPC ataupun TPA. Okey, terima kasih. Jadi apa yang saya boleh katakan ialah pertama kita kena melihat bagaimana secara pelaksanaan kita dapat buat. Kita ada 300 megawatt lagi kapasiti kita dalam interconnection yang sedia ada di antara Semenanjung dengan Singapura, dan kita akan mulakan itu sebagai satu sandbox dengan izin untuk pelaksanaan ekspor tenaga. Dan TNB dan pihak Singapura telah tanda tangan untuk another 2 gigawatt interconnection antara Singapura dan negara kita. Jadi atas dasar itu, bahawa kita merasakan bahawa keperluan untuk interconnection ini satu perkara yang perlu dipimpin oleh kerajaan. Maka kerana melihat daripada segi perancangan tenaga kita, jadi kita meletakkan energy exchange ini sebagai mekanisme untuk penyaluran perdagangan tenaga boleh baharu. Dan kalau berbanding dengan situasi dahulu ketika mana tenaga boleh baharu tidak boleh dieksport, maka sekarang mereka yang ingin menceburi di dalam bidang solar, sama ada syarikat large scale solar mahupun kita yang ada bumbung di rumah-rumah kita di atas tanah,
kita ada peluang yang lebih besar, pasaran yang lebih besar untuk kita menjual ke Singapura yang sanggup membayar harga yang lebih tinggi untuk tenaga boleh baru. Datuk Pengerusi, saya memang nak memperbetulkan apa yang YB Menteri kata tadi tentang billing charges. Even interconnection can be cost reflective melalui billing charges through the TPA. Yang Berhormat Puchong, saya nasihatkan tulis kepada Menteri. Yang Berhormat Kapar, silakan. Terima kasih Datuk Very interesting subject Yang Berhormat Puchong, tapi saya terikat dengan masa. I'm very particular and very interested in this aspect because it involves the profit of the country and in terms of reliability of the future sources of energy, but time limitation, right? Yang Berhormat Kapar, proceed. Terima kasih Timbalan Speaker. Soalan saya, apakah langkah kementerian dengan kerjasama Suruhanjaya Tenaga dalam memastikan kewujudan persaingan yang adil di bawah sistem akses pihak ketiga TPA, mengambil kira peruntukan Akta Bekalan Gas 1993 dan garis panduan persaingan untuk pasaran gas yang sedia ada. Adakah pihak kementerian mempunyai sebarang perancangan untuk menghadkan bilangan lesen TPA yang boleh dimiliki oleh suatu pihak agar tidak mewujudkan konflik kepentingan sepanjang pelaksanaan tanggungjawab oleh para pemegang lesen berkenaan? Terima kasih, Speaker. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Dia ada dua jenis TPA, satu untuk pasaran gas dan itu telah pun dimulakan di negara kita secara peringkat provisional dan itu sebenarnya jatuh di bawah Kementerian Ekonomi. Sebab saya dengar tadi disebut tentang gas, tetapi kalau kita bercakap hari ini adalah tentang TPA elektrik, bekalan elektrik, yang mana sebagaimana disebut kita sudah ada CGPP, prinsipnya sama, cuma kalau CGPP ini dia terhad, dia 30 megawatt, ada baru ni kita telah ada 2 pusingan proses pembidaan untuk membekalkan perkara tersebut dan sebenarnya dalam CGPP ini dia hanya ada satu macam seolah-olah willing charges yang disebut oleh Puchong tersebut yang dibayar kepada pihak TNB ya, kerana menyediakan grid dan sebagainya, tetapi kadar tarif akhir yang dibayar oleh pihak pengguna itu antara pengguna tersebut dengan penjana tenaga. Jadi itu tidak melibatkan pihak kerajaan, itu antara willing buyer, willing seller. Kerana mungkin ada syarikat data center yang mereka ada komitmen 2025 dia kena 50% tenaga boleh baru, maka mereka lebih terdesak dan mereka sanggup bayar lebih tinggi. Jadi itu kita serahkan kepada antara kedua-dua pihak dan kerajaan tidak lagi campur tangan dalam hal itu. Cuma sekarang had dia ialah 30 megawatt untuk setiap transaksi. Jadi sekarang apa yang dimaksudkan oleh Puchong sebentar tadi ialah untuk kita bergerak ke hadapan dan kita ada satu TPA yang lebih genuine, lebih luas dan itu memang kita mencadangkan untuk dilaksanakan apabila tahun 2025 kita ada tarif yang cost reflektif supaya pengguna tenaga biasa macam kita ini tidak akan terbeban daripada tenaga boleh baru yang lebih banyak dalam kapasiti negara kita. Out of curiosity, Menteri, does it involve solar, tenaga solar? It's basically saya boleh katakan kebanyakannya adalah solar.